Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Tanggungjawab Terlaksana. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Tanggungjawab Terlaksana ini terdapat pada muka surat 198 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.2 membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan mempersembahkan karya sastera iaitu sebuah cerpen mengenai kisah tanggungjawab terlaksana dan karya bukan sastera iaitu poster mengenai Minggu Bahasa Melayu secara lisan. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks karya sastera cerpen mengenai kisah tanggungjawab terlaksana dan karya bukan sastera iaitu poster mengenai Minggu Bahasa Melayu yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan mempersembahkan karya sastera iaitu sebuah cerpen mengenai kisah tanggungjawab terlaksana dan karya bukan sastera iaitu poster mengenai Minggu Bahasa Melayu dalam bentuk penyampaian secara lisan. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 3 maklumat berdasarkan teks karya sastera cerpen mengenai kisah, tanggungjawab terlaksana, dan karya bukan sastera, iaitu poster mengenai Minggu Bahasa Melayu yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta pelbagai alir. Murid-murid, bagaimanakah seseorang itu melaksanakan tanggungjawab dalam kerjayanya? Ya, seseorang itu perlu melaksanakan tanggungjawab dalam kerjayanya tanpa mengira masa walau di mana-mana sahaja. Oleh itu, banyak perkara yang perlu dilakukan oleh seseorang itu bagi melaksanakan tanggungjawab dalam kerjayanya. Antaranya, seseorang itu perlulah menepati masa bekerja iaitu tidak lewat datang ke tempat kerja supaya dapat menyiapkan tugasan yang perlu disiapkannya itu dalam tempoh masa yang ditetapkannya. Selain itu, seseorang itu mestilah melakukan tugasan dengan amanah dan juga mengikut arahan yang ditetapkan oleh pihak ketua. Di sini Cikgu Afan berkongsikan maklumat mengenai tanggungjawab seseorang dalam kerjayanya, iaitu seorang jururawat yang membantu mangsa kemalangan jalan raya tanpa mengira masa, iaitu beliau telah menyelamatkan mangsa kemalangan jalan raya itu iaitu seorang lelaki India selepas pulang waktu bekerja. Maksudnya di sini mungkinlah pada pukul 5:30 petang, masa bekerja jururawat itu telah pun tamat dan sewaktu beliau pulang dari tempat kerjanya itu, beliau mendapati adanya mangsa kemalangan jalan raya yang terduduk di situ iaitu di jalan raya dan beliau membantu lelaki India tersebut tanpa mengira masalah. Ada setengah orang walaupun masa tugasnya sudah habis, dia tidak mahu membantu sesiapa sahaja yang menghadapi kemalangan jalan raya. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap jururawat ini iaitu sentiasa bertanggungjawab dalam
tugasannya itu sebagai jururawat. Selain itu, kita lihat maklumat di sebelah kanan itu menunjukkan seorang murid, iaitu murid tahun 2 yang tertidur di pondok pengawal. Jadi, tentunya pihak penjaga, iaitu penjaga sekolah tersebut, bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan murid tersebut terjamin dan terjaga. Oleh itu, pengawal keselamatan tersebut telah pun menempatkan murid tersebut di dalam pondok pengawal tersebut. Dan pastinya sungguh kasihanlah murid tersebut tidak dijemput oleh bapanya setelah habis waktu persekolahan. Jadi, kita mestilah mencontohi sikap pengawal keselamatan ini, iaitu bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan murid tanpa mengira masa. Biarpun pada pukul 1 pagi, bukan senang ya untuk menjaga murid, iaitu menjaga anak orang, walaupun sudah lewat malam pukul 1 pagi. Jadi, kita mestilah mencontohi sikap kedua-dua orang ini, iaitu pihak jururawat dan juga pengawal keselamatan tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai Minggu Bahasa Melayu di sebelah ini. Sebelum kita membaca maklumat yang terkandung dalam poster Minggu Bahasa Melayu itu, eloklah kita mengujarkan dialog, iaitu ucapan yang disampaikan oleh cikgu di atas pentas itu. Sempena Minggu Bahasa Melayu pada minggu ini, Persatuan Bahasa Melayu SK Seri Damai akan mengadakan pelbagai aktiviti menarik. Cikgu berharap agar ramai murid akan mengambil bahagian. Janganlah malu untuk mengetengahkan bakat kamu berbahasa Melayu. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah memartabatkan dan mengutamakan bahasa kebangsaan kita. Sekian, terima kasih. Setelah ucapan itu disampaikan oleh cikgu di atas pentas, kita lihat di situ ya, Afifi berminat untuk menyertai pertandingan menulis cerpen. Kita lihat di situ, saya mesti menyertai pertandingan menulis cerpen. Pertandingan ini dapat menyerlahkan bakat saya. Oleh itu, kita lihat dan bersama-sama untuk membaca maklumat yang terkandung dalam poster Minggu Bahasa Melayu di bawah itu. Kita lihat di situ, tajuk poster itu Minggu Bahasa Melayu yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Seri Damai. Dan tarikh Minggu Bahasa Melayu itu iaitu pada 18 sehingga 21 Oktober 2000, mungkinlah tahun ini ataupun tahun 2022. Jadi murid bolehlah menyesuaikan tahun tersebut. Dan tempat Minggu Bahasa Melayu itu diadakan iaitu di Dewan Utama SK Seri Damai dan anjurannya oleh pihak Panitia Bahasa Melayu. Untuk pengetahuan murid-murid, Minggu Bahasa Melayu ini diadakan selama berapa hari? Ya, 4 hari, iaitu Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kita lihat hari Isnin, aktivitinya di sini, Majlis Perasmian Minggu Bahasa Melayu. Tentunya perasmian ini dilakukan ataupun dirasmikan oleh pihak guru besar. Kemudian pada hari Isnin tersebut adanya pertandingan pertama, iaitu Bijak Eja, yang dikhususkan penyertaannya bagi murid tahun 1. Kemudian adanya pertandingan Cari Perkataan Tersembunyi, iaitu dikhaskan untuk murid tahun 2 dan 3. Kemudian adanya pertandingan menulis cerpen, iaitu dikhususkan ataupun diperuntukkan pertandingan itu kepada murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Seterusnya pada hari Selasa, pertandingan yang kedua iaitu
mewarna. Ya, tentunya pertandingan mewarna ini untuk murid tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Kemudian adanya pertandingan teka-teki untuk murid tahun 2 dan 3. Kemudian adanya pertandingan jelajah bahasa yang dikhaskan untuk murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Seterusnya, pada hari Rabu, iaitu hari yang ketiga, iaitu pertandingan yang ketiga, adanya pertandingan mencipta pantun. Untuk penyertaannya siapa di sini? Ya, tentunya untuk murid-murid tahun 6 sahaja. Kemudian, adanya pertandingan berbalas pantun untuk murid tahun 4 dan adanya pertandingan pidato untuk murid tahun 5 sahaja. Dan pada hari yang terakhir, iaitu pada hari Khamis, adanya persembahan, iaitu pertandingan mendeklamasikan sajak oleh siapa di sini penyertaannya, iaitu pertandingan ini khusus untuk guru-guru sahaja. Jadinya adanya pertandingan yang disertai oleh pihak guru dan dipersembahkanlah pada hari itu pertandingannya pada hari Khamis. Dan selepas pertandingan mendeklamasikan sajak, adanya majlis penutupan Minggu Bahasa Melayu. Okey, diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Dan Cikgu Afan akan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai aktiviti pertandingan pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis sebentar lagi. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks cerpen mengenai kisah tanggungjawab terlaksana yang ditulis oleh Afifi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi telah menulis cerpen sebagai penyertaan bagi pertandingan tersebut. Pada pagi itu, Puan Ayu bersiap awal seperti biasa. Beliau kelihatan kemas dalam uniform serba putih. Menjadi rutin beliau memandu kereta melalui kawasan bandar. Beliau hairan kerana jalan raya sesak. Biasanya, tidak banyak kereta di jalan pada awal pagi. Ada kemalangankah? Lewatlah aku tiba di hospital nanti. Rungut Puan Ayu dalam hati. Puan Ayu mula melihat jam tangan berulang kali. Beliau risau kelewatan punca jadual kerja harian beliau terjejas. Jauh di sudut hati, beliau mengharapkan tiada kemalangan yang berlaku. Sebagai jururawat, beliau berpengalaman dalam menghadapi kecemasan di hospital. Tanggungjawab yang dilaksanakan dengan dedikasinya membuatkan beliau sentiasa positif. Tidak lama kemudian, beliau melintasi laluan yang menyebabkan kesesakan. Aduhai, kemalangan rupanya. Mengapakah mangsa masih terlantar di situ? Puan Ayu bercakap sendirian dengan nada yang cemas. Tanpa berfikir panjang, beliau terus memberhentikan kereta di bahu jalan. Dengan pengalaman dan ilmu kejururawatan, beliau tekad membantu mangsa kemalangan itu. Keresahan akan tiba lewat di tempat kerja terus hilang setelah melihat keadaan mangsa itu. Beliau segera ke arah mangsa. Encik, encik, bangun encik. Tolong berikan respons. Minta Puan Ayu kepada mangsa kemalangan itu. Dalam nada yang lemah, mangsa itu memberikan respons. Beliau bersyukur kerana mangsa masih lagi bernafas. Beliau meminta bantuan pengguna jalan raya untuk membuat panggilan kecemasan
sementara beliau memberi mangsa rawatan awal. Akhirnya, selepas 10 minit, ambulans pun tiba dan mangsa dikejarkan ke hospital. Puan Ayu tiba lewat di hospital. Beliau menjelaskan hal itu kepada ketua. Ketua beliau memuji tindakan rasional Puan Ayu yang sanggup mengutamakan mangsa kemalangan itu. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks cerpen mengenai kisah tanggungjawab terlaksana. Di sini dapatlah kita fahami bahawa Puan Ayu ialah seorang jururawat yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Beliau sentiasa bersiap awal untuk tiba ke tempat kerjanya. Pada pagi itu, beliau berasa amat hairan kerana jalan raya yang beliau lalui itu agak sesak. Beliau agak terkejut kerana di jalan raya itu adanya kemalangan jalan raya. Oleh itu, tanpa membuang masa, beliau telah pun membantu mangsa kemalangan jalan raya tersebut. Beliau telah pun meminta bantuan daripada pengguna jalan raya yang ada di situ untuk membuat panggilan kecemasan. Selepas itu, pihak ambulans pun datang untuk membawa mangsa kemalangan jalan raya itu ke hospital. Oleh itu, beliau telah pun tiba lewat ke hospital dan menjelaskan perkara sebenarnya kepada ketua di situ. Pihak hospital iaitu ketua telah pun memuji tindakan Puan Ayu tersebut kerana telah memberikan tugas yang terbaik iaitu bertanggungjawab dalam tugasnya itu iaitu membantu mangsa kemalangan jalan raya tidak kira di mana-mana sahaja. Maksudnya bukan sahaja di dalam hospital, malahan di luar hospital pun beliau turut membantu mangsa kemalangan jalan raya. Oleh itu, kita sepatutnya mencontohi sikap Puan Ayu ini supaya menjadi manusia yang bertanggungjawab dalam tugasan yang dilakukan serta dapatlah memberikan komitmen dalam kerjaya. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah memahami kisah cerpen ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mempersembahkan karya bukan sastera poster mengenai Minggu Bahasa Melayu dengan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid menjelaskan maklumat tersurat iaitu maklumat yang sedia ada yang terdapat dalam poster Minggu Bahasa Melayu berserta dengan maklumat tersirat iaitu penjelasan maklumat tersebut. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk membaca maklumat tersebut. Poster ini mengenai Minggu Bahasa Melayu. Antara pertandingannya ialah pertandingan menulis cerpen diadakan untuk memupuk kreativiti murid dalam kemahiran menulis. Selain itu, pertandingan mewarna diadakan untuk melahirkan murid yang kreatif. Di samping itu, pertandingan mendeklamasikan sajak diadakan untuk mencungkil bakat guru. Tambahan lagi, pertandingan pidato diadakan untuk membentuk murid yang berketerampilan dalam pengucapan awam. Kemudian, pertandingan mencipta dan berbalas pantun diadakan untuk menguji kecekapan murid dalam aspek seni bahasa. Akhir sekali, pertandingan bijak eja dan cari perkataan tersembunyi diadakan untuk menguji kecekapan murid mengeja dan mencari perkataan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang terdapat dalam poster Minggu Bahasa Melayu ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mempersembahkan karya sastra cerpen mengenai tanggungjawab terlaksana dengan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat.
Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan turut membantu murid-murid menjelaskan kisah iaitu cerpen mengenai tanggungjawab terlaksana dengan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat. Kita lihat dalam teks cerpen ini, Cikgu Afan telah pun menggariskan maklumat tersebut dengan garisan berwarna merah iaitu Puan Ayu bersiap awal. Jadinya di sini Cikgu Afan jelaskan maklumat tersurat tersebut berserta dengan maklumat tersiratnya dalam kotak berwarna merah di sebelah kanan. Untuk pengetahuan murid-murid, maklumat tersurat ini dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu seperti yang murid pernah pelajari sebelum ini, iaitu KBS 2. K kerana, B bagi, S supaya, D demi, U untuk, dan A agar. KBS 2. Jadi murid pilihlah yang sesuai kata hubung pancangan keterangan tersebut. Sama juga seperti tadi, maklumat poster Minggu Bahasa Melayu tersebut yang Cikgu Afan jelaskan tadi turut menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Untuk menjelaskan maklumat tersurat bagi mendapatkan maklumat tersiratnya. Oleh itu, mari kita terus melihat maklumat yang terdapat dalam kotak berwarna merah itu. Cerpen ini mengisahkan Puan Ayu seorang jururawat yang menepati masa kerana dia memastikan dirinya tidak lewat ke tempat kerja. Oleh itu, adanya maklumat tersurat iaitu Puan Ayu seorang jururawat yang menepati masa. Jadi ada penjelasan iaitu kerana dia memastikan dirinya tidak lewat ke tempat kerja. Iaitu Cikgu Afan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat iaitu adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana. Seterusnya, maklumat yang kedua yang telah Cikgu Afan gariskan dalam teks cerpen itu iaitu tanggungjawab yang dilaksanakan dengan dedikasinya membuatkan beliau sentiasa positif. Oleh itu, maklumat tersebut ada Cikgu Afan jelaskan dalam kotak berwarna merah di bawah itu. Selain itu, beliau seorang yang berdedikasi dan bertanggungjawab supaya dirinya sentiasa positif dalam tugasan yang dilakukannya. Jadi, maklumat tersuratnya beliau seorang yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Maklumat ini, iaitu maklumat tersurat dijelaskan dengan penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu supaya. Supaya apa? Untuk mendapatkan maklumat tersiratnya. Oleh itu, maklumat tersiratnya dirinya sentiasa positif dalam tugasan yang dilakukannya. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat tersurat dan tersirat yang ketiga. Maklumat tersebut ada dalam perenggan yang terdapat dalam teks cerpen yang telah Cikgu Afan gariskan dengan garisan berwarna merah itu. Beliau tekad membantu mangsa kemalangan itu. Jadi, maklumat tersebut Cikgu Afan sudah jelaskan dalam kotak berwarna merah di sebelah kanan itu, iaitu di samping itu, beliau seorang yang sedia membantu mangsa kemalangan jalan raya untuk memastikan nyawanya dalam keadaan selamat. Jadi, adanya maklumat tersurat iaitu beliau seorang yang sedia membantu mangsa kemalangan jalan raya. Dan maklumat tersurat ini Cikgu Afan jelaskannya dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Ya, jadinya di sini untuk mendapatkan maklumat tersiratnya iaitu memastikan nyawanya dalam keadaan selamat. Seterusnya, maklumat tersurat dan tersirat yang terakhir iaitu kita lihat maklumat yang telah Cikgu Afan gariskan dengan garisan berwarna merah di bawah itu. Beliau menjelaskan hal itu kepada ketua. Jadi maklumat ini Cikgu Afan menjelaskannya dalam kotak berwarna merah yang berada di sebelah kanan di bawah itu. Akhir sekali, beliau seorang yang jujur dalam tindakannya kerana dia mahu dirinya sentiasa dipercayai oleh orang lain. Jadinya, dalam maklumat ini ada maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersuratnya iaitu beliau seorang yang jujur dalam tindakannya.
Dan maklumat tersurat ini Cikgu Afan jelaskan dengan maklumat iaitu kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana. Kerana apa? Ya, kerana untuk mendapatkan maklumat tersiratnya iaitu maklumat tersiratnya dia mahu dirinya sentiasa dipercayai oleh orang lain. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat yang Cikgu Afan sampaikan ini mengenai kisah cerpen Tanggungjawab Terlaksana dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita mencatat maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan poster Minggu Bahasa Melayu dan teks cerpen mengenai tanggungjawab terlaksana dalam bentuk peta pelbagai alir. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersebut. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah iaitu murid perlu mencatat maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan poster Minggu Bahasa Melayu dan juga teks cerpen mengenai tanggungjawab terlaksana dalam bentuk peta pelbagai alir seperti yang murid dapat lihat di sini. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah memberikan satu contoh iaitu pertandingan menulis cerpen diadakan. Jadi itu maklumat tersurat. Apakah maklumat tersiratnya? Terlihat anak panah itu bergerak menghala ke kanan iaitu memupuk kreativiti murid dalam kemahiran menulis. Jadi maklumat tersiratnya memupuk kreativiti murid dalam kemahiran menulis. Jadinya di sini murid perlu meneruskan iaitu melengkapkan peta pelbagai alir ini iaitu menulis maklumat tersirat yang berada di sebelah kanan itu dalam kotak berwarna ungu tersebut. Di manakah murid-murid mahu mendapatkan maklumat tersebut? Ya, sudah pasti murid perlu rujuk semula slide aktiviti 2 tadi. Mudahkan murid-murid? Jadi, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.